Dan semalam kita sebut ayat sebenarnya surah Ali Imran ya. As-sabirin was-sadiqin wal-qaniti wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين بالأسحار. مستغفرين dia صادقين الصابرين صادقين قانتين منفقين مستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Dia menarik, dia mula dalam apa-apa pun memang kesabaran ni sangat penting. Kerana manusia ini dia ada target dia dan mesti capai. Dan kadang-kadang ada macam Kiai Indonesia beritahu saya, jangan kasih ultimatum kepada Allah. Kita sembahyang hajat dah puluh tahun, istighfar dah puluhan ribu kali, tapi belum tercapai maksudnya. Jadi dia jawab, jangan kasih ultimatum pada Allah. Jadi kita hanya mohon kepada Allah. Itu sebab tu dia mula dengan as-sabirin. Kemudian sadiqin. Kadang orang sabar, dia mesti baik. Jangan berapa dia ada ambil haji, dia umrah tiap Ramadan. Tapi dia bukan orang yang sadiqin. Dia mesti orang yang melakukan yang sadiq. Sadiqin ya. Kemudian munfiqin. Qanitin. Qanitin ni dia melaksanakan tanggungjawab kepada Allah ya, maknanya dia kesungguhan dalam menyempurnakan ibadat dia ya. Kemudian munfiqin, dia memberikan sedekah, infak ke jalan Allah. Sebab itu saya sebut semalam, tidak munasabah satu sistem yang dianggap selari dengan etika dan governance Islam yang boleh memperlihatkan kesenjangan begitu rupa. Doesn't make sense. Dan inilah selalu kita sebut tentang Khalifah Umar Abdul Aziz ya. Dalam masa singkat, masa itu kedah perang sudah tamat, keadaan lebih stabil. Jadi dalam masa 23 bulan dia boleh menyelesaikan. Ya bukan soal institusi zakat saja, tapi zakat itu sangat asasi dalam menyelesaikan. Tapi kerana kesedaran begitu rupa untuk membawa kebajikan kepada masyarakat. Jadi itu disebut munfiqin. Kemudian wal mustaghfirin, dia istighfar kepada Allah. Ya. Dan sentiasa kita ni dah sedek lah, qanitin, munfiqin, tapi tak ada terkecuali daripada kelemahan dan kesilapan. Maka kita beristighfar kepada Allah Taala. Seperti mana Rasulullah SAW sendiri pun beristighfar, apatah lagi kita. Sebab tu kita kadang lepas solat ini kita mula dengan astaghfirullahalazim. Sebab tu kadang-kadang kita baca cepat terlambat boleh. Setengah orang kalau dia boleh sampai ke level dia khusyuk tu, jadi dia boleh cepat. Tapi dia kena menghadam, dia menghayati makna dia. Ya, sebab tu kita kena ingatkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Tapi ni astagfirullah, kita minta ampun kepada Allah Taala. Jadi jangan kita astagfirullahalazim. Jadi saya ingat lagi Ustaz Hashim Yahya tu marhum. Dia dalam satu tazkirah di rumah di Segabut. Dia cerita itu macam mana? Kita minta ampun. Jadi tak dapat menangkap maksud tu. Astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Minta ampun dengan nada, dengan kesungguhan mesti ada. Itu sebab itu kadang-kadang kita kena perlahankan sedikit. Melainkan kalau kita dah sampai maqam tinggi, itu boleh. Jadi itu al-mustaghfirin. Kemudian di akhir dengan bil ashar. Maknanya
waktu terbaik untuk melakukan munajat kepada Allah ini, ya, itu sahur, mana bil ashar, sebelum subuh. Ulama disebut ada 4 pagi, 5 pagi, mana pun sebelum subuh lah. Lepas tu kita bangun, sahur, solat sekejap, makan, solat sikit, baru sampai subuh. Jadi itu sangat-sangat tepat waktu dia lah. Jadi terpulang lah kalau setengah awak nak bangun 3-4 pagi tak apa. Tapi kalau saya kata amalan saya 5 lebih sikit, jadi kita ada masa siap tu sudah solat sebelum makan. Kemudian bila lepas makan masih ada waktu ruang sebelum subuh. Ini mengapa kita tekankan ini? Kerana dimensi kerohanian ini sangat penting dalam bulan Ramadan. Sebab tu yang Ustaz sebut semalam tu madrasah ruhiyah. Madrasah ruhiyah atau tarbiyatur ruhiyah. Maknanya bulan kita kembali masuk sistem pendidikan dalam proses penyucian. Jadi maknanya dia tanpa kecuali semua orang, alim, yang atas, yang bawah, rakyat biasa, semuanya dia masuk balik ke sekolah. Kerana apatah lagi dalam kehidupan kita, bukan semestinya politik apa pun, memang kehidupan ni dia ujian terlalu banyak dan suasananya itu bukanlah semuanya ke arah yang kebaikan. Jadi sebab itu proses penyucian itu penting. Jadi bulan Ramadan ni bukanlah maknanya kita ni nak jadi sampai ke ahli tasawuf yang tinggi, tapi pokoknya mesti ada tekad dia. Sebab tu kalau dulu ulama dia kata suruh khatam satu Quran satu buku. Itu sebagai pengajaran bahawa dia ada tugas dia. Tapi setengah orang dia pilih, tengah orang macam saya tidak lebih tertarik untuk khatam. Saya ambil ayat-ayat yang saya hafal dulu. Ya. Pastikan semua hafalan dulu tu dibaca supaya lancar. Kerana dia Quran ni kalau kita tak ulang hafalan dia terlupa. Jadi yang tu satu. Kemudian barulah yang baca yang lain-lain. Dan sekarang mudah sangat. Mudah. Pakai apps dalam telefon tu, smartphone tu cukup mudah. Boleh teliti. Saya ingat pada awal saya nak introduce komputer. Orang kampung ni banyak, yang kampung-kampung dia banyak curiga anak-anak kau rosak, pornografi dan sebagainya. Jadi saya bawa komputer. Saya baru belajar nak pasang mic tu. Tak pasang ke mic, saya ambil ayat Quran. Masa tu ada American punya apps tentang baca. Saya kata Imam surah apa nak? Baqarah ke Ali Imran kan? Kita Ali Imran. Saya pun tetap Ali Imran baca. You can see the shock di kalangan jemaah masjid tu. Itu nak tanya pula, Pak Mat nak tahu terjemah bahasa Melayu apa bahasa orang putih? Bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Ayat berapa? Ayat tadi yang baca tu. Okey. Tak baca. You see, ini saya ingat yang public education yang penting. Sekarang ni lah sekarang apps adil lah untuk mengundi. Jadi ini yang kita ingat. Kalau kita ingat tak hafal yang Quranik tu, dia mula dengan as-sabirin, sabar, was-sadiqin, yang sungguh-sungguh baiki karakter dia. Al-qanitin, dia dari segi apa terjemahan literal dia? Maknanya penyempurnaan ibadah yang lebih sungguh-sungguh. Kemudian munfiqin, dia banyak sedekah. Dan seperti yang saya sebut, selalu orang bagi excuse, dia bukanlah orang kaya dia pergi sedekah. Tak betul. Dia latihan sedekah itu, ayat ni umum. Maknanya orang yang susah sikit pun dia bagilah sedekah. Itu dilatih. Walaupun kecil, dia ada maknanya niat. Always prepared to give, not only to take. Kalau sekecil-kecilnya pun, dia percayalah orang bagi sedekah banyak ni, dia tak pernah miskin. Tak adalah sejarah negara saya sebutkan yang miskin dulu dalam saya ingat 20 tahun dulu saya sebut, belum ada dalam sejarah dunia di zaman dulu, zaman Yunani ke purba. Raja itu dia jatuh miskin,
kerana dia banyak memberi sedekah kepada rakyatnya. Tak ada. Jadi orang enggan kerana dia susah nak lepaskan harta dia. Itu sebut munfiqin wal mustaghfirin, kerana tunjuk bahawa kekurangan kita ini menuntut kita beristighfar kepada Allah Taala. Mohon keampunan selalu, kerana kita tak terlepas fikiran dan tindakan kita banyak sangat kesilapan. Maka mustaghfirin. Tapi selain daripada amalan-amalan biasa, ada yang diberikan tekanan khusus Quran tentang bil ashar, iaitu waktu sahur. Sahur bagi kita ni maknanya makan, tapi maknanya bil ashar ni waktu sebelum subuh. Sesudah subuh tu filem Piramli. Ini yang ni sesudah subuh ada kan? Ya. Ya. Ada memang sesudah subuh. You tak tahu? Ada. Filem ni kemudian sikitlah masa lepas Merdeka filem, not very popular lah. Sesudah subuh. Tapi yang saya sebut ni sebelum subuh. Apa yang kita nak lakukan, dia tanya ustaz. Dia tahajud lah sebaiknya. Kemudian akhir dengan hajat. Kalau orang panjang tu dengan solat taubat, pelbagai yang lain. Tapi yang selalunya yang amalan biasa, dia tahajud, akhir dengan sahajat, tunggu sekejap barulah sunat subuh dan subuh. Tak pernah rehat selepas itu. Itu dulu. Kalau ada apa-apa tambahan, Iman? Mi dah. Nah, kalau saya jadi bila sebut pasal istighfar kan, kita ingat apa nama Nabi Nuh bila sekali tu siapa nama sebut kaum datang dia dia kata orang itu tu astaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maksudnya istighfar ni macam akan selesaikan semua masalah. Sama dengan bila dia dalam surah ni dia kata, dan ayat dia kata Nuh kata dia kat kaum dia istighfar, Allah akan turunkan hujan. Sebab tu dia di surat istisqa kan, dia kemarau tu surat istisqa. Lepas tu dia kata apa lagi, harta yang melimpah ruah. Lepas tu anak yang ramai. Sebab tu bila Imam Hasan Al-Basri datang sekali, orang datang kat dia, aku tak ada anak, tak ada harta, semua cakap istighfar. Istighfar. Jadi maksudnya istighfar ni macam menyelesaikan semua masalah lah. Tapi macam tu saya akan baca lagi dia sampai ke situ. Satu macam mana pun saya ikut istighfar tu dia paling kuat lah sebenarnya. Muhammad antara bila Ya. Poin tadi tu macam cerita buruk tu lah, saya laju-laju sampai kat dulu. Salah. Saya salah. Dan walaupun dia macam Hasan Al-Basri, dia tekankan soal istighfar. Jadi istighfar tu kalau dia tasawuf tu dia tak fikir dengan istighfar dapat tu dapat ni tak. Tapi istighfar ni dia kena keikhlasan, akui memang ada kelemahan. Manusia ini tak terlepas dari kelemahan dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau istighfar macam ada, kalau kita maksudnya kalau kita faham bahawa istighfar tu nak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, macam bacaan kita tentulah bunyinya lain. Ya. Tapi dengan itu maka Allah akan kurniakan yang lain-lain itu kerja Allah Ta'ala. Bukan ultimatumnya apa. Jadi maknanya kadang orang dapat, kadang tidak. Kadang orang istighfar sampai mati dia tak dapat. Dari segi dunia tak dapat, belum tentu. Saya di penjaga Ustaz Rashid yang ganti Sarundin Darussifaq. Dia dulu jaga penjara Kajang. Tapi bila saya ada sesekali dia minta dalam 5-6 bulan sekali dia datang. Sekadar jumpa gitu, dia orang tak bagilah dia spend time. Tapi satu perkara yang menarik, dia cerita tentang orang yang dihukum gantung. Jadi dia Mona Fendi dan pelbagai lain lah. Kemudian saya jumpa ada pegawai itu Ahmad mana-mana yang saksikan semua ni. Yang dia tengok watak-watak.
yang bersama Mona Fendi itu tak apalah, akhir dia saya tak mau cakap lah, tapi Jurimin ada seorang anak muda yang potong si Mazlan berapa karat, 18 karat ke bawah juga. Dan dia kata dalam trans. You see, akhirnya berarti dia perhati orang tu dah ni kena tutup jalan pergi tali gantung kan dekat. Dia kata ada orang dia tak lekang Quran di mulut dia. Dan 2-3 hari kan dia bagi notis. Hari ini kamu akan digantung. Jadi esok sebelum tu jumpa keluarga. Puasa, dia ibadat sepanjangnya. Dia boleh tengok perubahan karakter tu. Dia tahu, dan dia tahu sampai waktu dia betul-betul istighfar, minta ampun, taubat kepada Allah. Jadi kata Ustaz Rashid, ana perhati tu. Belum tentu, dia ni kurang gantung. Belum tentu akhir kita lebih baik daripada dia. Kerana dia tahu dan dia betul-betul istighfar. Dan dia kata, kau ni nampaknya baiknya, ya Allah. Dengan muka dia, dengan ketenangan dia sampai akhir. Itu satu. Ada yang tok-tok lah, bukan? Yang memang itu. Tapi yang dia nak ceritakan, kita jangan mudah hukum orang. Betul, dia lakukan kesilapan. Tapi kita tak tahu apa akhir dia. Tetapi yang nyata, bukan saja daripada Ustaz Rashid, daripada beberapa pegawai dia bagi pegawai tali gantung, bagi tahu saya, dia tak ada tu. Saya tengok, saya pun terkejut. Kalau baca rekod dia macam-macam. Tapi akhirnya, berbulan-bulan dia bilik, orang yang nak pergi tali gantung dia ada bilik khas. Kalau Badi teruk daripada bilik saya lah. Jadi bilik dia tutup, semua buka sikit aja. Dan dia tak ada kemudahan tu, takut dia gantung diri ke bunuh diri sebelum. Tapi dia kata akhir tu setengah, dia munajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dia taubat. Kita tak tahu dia lakukan tidak, tetapi pokoknya di akhir itu dia sangat jadi baik. Jadi kita kena, itu maknanya kita kena insaf, istighfar lah ya. Kadang setengah orang dia baik kami ni, akhir dia itu betul husnul khatimah gitu. Dalam doa kita lepas mayat selalu tentang husnul khatimah, akhir itu betul. Kita ni senang hukum orang daripada apa yang kita lihat lah, tapi belum tentu akhir dia bagaimana. Jadi yang tu saya dengar, saya tersentuh sungguh. Jangan dia orang cerita detail lah. Jadi dia ada berapa langkah jalan, dan setengah tu jalan macam dah lembek dah. Dia tahu nak mati. Kita tak tahu lah. Dia tahu. Jadi ada advantage dia. At 12 o'clock, I'll be pronounced dead. Melainkan kiamat sebelum tu. Jadi dia cerita ada orang doa biarlah kiamat sebelum tu. Jadi dia tak sempat untuk gantung. Ataupun gempa bumi ke apa ke macam-macam lah. Dia orang duk fikir alternatif tu. Tapi akhir tu, saya ingat saya pernah jumpa kawan tu berselisih sekali. Yang kes Mona Fendi ni. This young guy was actually probably late 30s kot. Saya tengok, tapi nampak dia sopan baik. Macam mana orang sebaik ini boleh bercincang orang? Ya, masa tu dia terikut dan dia dalam trans. Tapi tak apalah yang dia lakukan tu. Dia mengaku tak mengaku, wallahu alam. Tapi akhir itu jadi baik. Itu yang penting. Kita tak boleh, bukanlah maknanya kalau kita bunuh sekarang, lepas tu kita taubat lah. Tak betul ya. Bukan maksudnya bunuh, dia mati macam apa ni, ada yang gangster botak cin ke apa lagi tu. Itu yang penting tentang istighfar. Ada bahan-bahan lain tentang istighfar, meaning dalam karya-karya tasawuf banyaklah tentang mohon pengampunan, istighfar. Dan paling asas itu dia baru kata Sayyidul istighfar ni dia khilaf, tapi yang paling banyak yang dikaitkan dengan istighfar Rasulullah itu astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang paling banyak diamalkan. Saya ingat bulan puasa ni kita kena juga. Saya dalam kalau tidak banyak sangat. Sebab saya pun tak berapa nak minat program banyak-banyak ni. You tak fokus. Dan naturally kalau jumpa kita ada parti, kena bercakap soal lain juga.
Tapi kalau kita fokus bab ini sangat penting. Jadi tambah pula yang 10 bulan dalam teriajak pula, tapi tak kenal pula, dia ajak sendiri. Jadi macam terawih, walaupun kita buat 8, tapi try yang complete je lah. Tak sebenarnya boleh buat, boleh tambah jadi 10, boleh 12, boleh 14 kalau letih. Tapi maknanya kalau kita complete tu, at least bulan Ramadan, kita start. Sebab kita, apa dia madrasah Ramadan ni, bila kita masuk, dan tentunya lepas ada madrasah, ada tarbiyah ataupun sekolah Ramadan, mesti ada ujian. Jadi akhirnya maknanya lepas 29 hari, 30 hari itu ujian. Jadi apakah ada peningkatan atau tidak? Ada dia masuk sekolah Ramadan, tapi kelulusannya sama macam SRP dulu. Itu saya duk bagi, bila bercakap ibu bapa, kalau anak kita ambil 2 kali SRP, C juga, kita marah. Tapi kita dah 40 kali Ramadan, tapi C juga. Kerana ibadah tak tingkat, baca Quran tak tambah, solat tak tambah. Jadi dari segi nilai spiritual, kita masih grade lah lama. Sebab itu dalam yang disebut madrasah Ramadan itu, dia mesti ada strive for excellence, itqan fil amal. Maknanya dia mesti excellence dalam amal. Itqan fil amal itu sebenarnya there's a hadith on that. Tentang lupa. There's hadith yang dia rumuskan sebagai itqan fil amal. Memang ada hadith. You remember? Dia bersungguh. Excel in the amal. Jadi kita popular masa dulu in the 80s, 70s, striving for excellence. Siapa nama? Draka ke siapa tu? Strive for excellence. Okay. Esok terus ke ni ya? I have 2 o'clock then 4 o'clock. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.